Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah karunia ketemu lagi dalam uh, kuliah mingguan kita setiap hari Isnin dan hari Kamis. Kita akan bersiaran untuk berkongsikan uh, semampu yang dapat diberikan pada Anda berhubung dengan ilmu menterjemah Al-Quran dan yang berkaitan dengan ilmu Quran itu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ilmu berhubung dengan ilmu nahu, ilmu saraf. Dan fokus hari Isnin adalah fokus membahas ilmu nahu, hari Khamis lebih kepada ilmu saraf. Jadi bagaimana yang dijanjikan, insyaallah hari ini 1 Sya'ban. Berarti ada 1 bulan lagi kita akan bersiaran dalam mana ada 8 kali. Ada 8 kali bersiaran untuk juzuk yang kedua. Kemudian juzuk yang masuk Ramadan saya akan turun juzuk 1 semula. Dimulai dari surah Fatihah. Lebih pada hanya juzuk 1, bukan surah Fatihah saya, tapi contoh banyak saya akan ambil pada juzuk yang pertama. Berkisah tentang ilmu tentang i'rabul Quran. Macam mana nak i'rab isim yang mu'rab, macam mana isim yang sahih akhir, isim yang mu'tal akhir, isim yang mu'rab dengan huruf, macam mana nak i'rab. Itu akan saya ajarkan sepanjang Ramadan nanti. Makanya untuk juzuk kedua kita akan lanjutkan selepas Ramadan. Ada sebulan lagi, ini 1 Sya'ban dengan 15 Mac. Alhamdulillah kita dalam dikit-dikit kita bergerak perlahan hampir 1 tahun bersama. Pada awalnya saya jangka hanya sebulan saja. Sebulan Ramadan itulah, lepas Ramadan saya nak tutup. Alhamdulillah, berkat sokongan daripada anda semua, saya masih lagi dapat terus bersiaran. Dan yang penting Alhamdulillah Allah berikan kesehatan yang baik pada saya, memberikan kemudahan juga pada saya untuk melancarkan perjalanan kelas ini. Alhamdulillah.
Saya jangka pada pagi ni saya nak bersiaran dalam kereta tadi sebab saya kena hantar anak ke sekolah. Masya Allah, Allah mudahkan urusan saya. Saya yang sepatutnya bantu semua masing-masing dah balik ke asrama. Yang berdua dah balik ke UTM Sedai. Yang nombor 3 dah mula mengajar hari ni, mula training mengajar di sekolah. Yang pertama, dia takdir Allah mudahkan di kelas dia hari ni pukul 11. Pagi dia dah free. Adik-adik tugas saya untuk hantar adik-adik ke sekolah. Tidak, saya akan bersiaran dalam kereta sebab saya nak pastikan 7.30 saya akan terus bersiaran. Cuma tak dapat gunakan Zoom dalam kereta. Tapi dah balik rumah nanti saya nak tukar kepada Zoom tu. Mungkin ada mengganggu sikit anda. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sempurnakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, apa khabar semua? Teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di utara, daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura dan Batam. Dan tak lupa juga yang ada di Pantai Timur, Pahang, Terengganu, Kelantan, dan yang ada di Patani, Naratiwat, dan di Sabah Sarawak. Semoga anda sihat, semoga anda ceria dan anda dengar siaran saya dan anda dapat ikuti perjalanan kelas kita bermula daripada anda tak kenal isim fi'il huruf, kenal isim fi'il huruf, dapat artikan dengan cara yang betul, mengerti isim berbeza dengan mengertikan fi'il, kemudian dapat mencantumkan kalimah-kalimah tersebut menghasilkan satu ayat menjadi ayat jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ini kita akan belajar macam mana isim-isim yang marfu', isim mansub. Dua. Isim yang marfu', isim mansub. Isim majrur senang. Isim yang majrur mudah. Isim yang marfu'. Walaupun banyak, ada beberapa tempat saja isim marfu'. Isim mansub pun pada beberapa tempat. Yang lain tu kita tambah. Ambil sikit tu. Tapi lebih kerap berjumpa. Lebih utama. Yang lebih baik. Semua sedang beri respon pada saya. Alhamdulillah, Kuala Terengganu clear. Rida Salim. Okey, Haji Saidin. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz. Ustaz Sabah. Ya. Bazia Hamid. Azimah Abdullah. Alhamdulillah, Ustaz memudahkan segala urusan. Amin. Alhamdulillah. Fadilah Samsudin. Pening clear. Din Hasan. Kabar baik. Alhamdulillah. Cikgu Murni is watching. Najah is watching. Alhamdulillah. Ya. Okey, 48. Ini kenapa tak nampak? Sorry, sekejap. Okay. Baik, kita akan sorry. Sebentar.
kita masuk kepada ini ayat yang ke-19. Ayat 18 sudah pun bincangkan. Okay. 218 dah selesai. Ini 219. Satu minggu satu ayat cukup. Satu minggu dua ayat. Berarti Isnin satu ayat, ayat Khamis satu ayat. Selesaikan jumlah by jumlah dulu. Auzubillahi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jumlah fi'liyah. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa manafi'u lin-nas. Cukup jumlah. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jumlah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Jumlah. La'allakum tadhakkarun. Selesaikan jumlah yang pertama. Yas'aluna, mereka bertanya. Ka akan engkau. An dari al-khamri, arak, wal maisiri, dan judi. Al-maisiri dan judi. Yas'aluna, mereka bertanya. Fi'il mudhari' marfu' nama dia. Fi'il mudhari' marfu' nama fi'il. Kenapa dia marfu'? Sebab fi'il mudhari' tersebut bebas daripada sembarang pengaruh nawasib dan jawazim. Itu pengaruh nawasib dan jawazim, huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazam. Pengaruh yang boleh menyebabkan dia berubah fi'il mudhari' mansub atau berubah jadi fi'il mudhari' majzum. Jadi awamil ataupun nawasih ataupun pengaruh-pengaruh nasab dan jazam yang boleh mengubah fi'il mudhari' tersebut asal daripada yas'aluna, menghilangkan nun tak ada, maka dia kembali kekal dinamakan fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda rafu' dia? Setiap hukum rafu' ada tanda. Hukum dalam isim yang mu'rab dan fi'il yang mu'rab ada. Isim ada 3, fi'il mudhari' pun ada 3. Isim ada 3 hukum, marfu', mansub dan majrur. Fi'il mudhari' pun ada 3 hukum, marfu', mansub dan majzum. Marfu', mansub dan majzum. Untuk fi'il mudhari' namakan fi'il mudhari' tersebut marfu' atau fi'il mudhari' mansub atau fi'il mudhari' majzum. Lagi fi'il mudhari' yang bebas daripada sebarang pengaruh kita namakan fi'il mudhari' marfu'. Dan bagi marfu' ada tanda dia. Antara tanda daripada dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah atau dengan huruf nun hujung, sebut nun. Itu ya tanda dia. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah atau sebut nun. Itu saja tanda marfu'. Mudhari' marfu' ada tanda dhammah zahirah, itu bagi yang sahih akhir, atau dhammah muqaddarah
pada yang mutaakhir atau subut nun. Okey. Bagi yang ada kesempatan tulis, silakan. Buat nota, share dengan kawan-kawan. Dan dalam fi'il mudhari' ada fa'il. Dalam fi'il madhi, dalam fi'il mudhari' atau dalam fi'il amr, asalkan dalam fi'il ini mesti ada fa'il. Ada dhamir, dan dhamir itulah peranan dia sebagai fa'il. Saya ulang sekali lagi. Setiap kali kita berjumpa fi'il madhi atau fi'il mudhari', fi'il amr, mabni ke murab, akan tergabung di dalam fi'il tersebut ada dhamir. Baik nampak ataupun tak nampak. Baris ataupun mustatir. Dan dhamir tersebut peranan dia besar. Dhamir tersebut peranan dia sebagai fa'il. Kalau fi'il mudhari' maklum, peranan dia sebagai fa'il. Kalau fi'il mudhari' maklum. Tapi sebaliknya kalau fi'il mudhari' majhul, dhamir tersebut berperanan sebagai naibul fa'il. Dia peranan sebagai naibul fa'il. Kenal fi'il mudhari' maklum atau majhul, okey. Nakis atau mu'tal ke? Maksudnya tam atau nakis, tam atau nakis, sempurna ataupun kalau sempurna dia jadi fa'il, kalau tak sempurna dia jadi isim kana ke atau isim asbah ke, tetap hukum dia marfu. Tetap hukum dia marfu. Dhamir tersebut kita namakan dhamir rafa' muttasil. Dhamir tersebut kita namakan dhamir rafa' muttasil. Harapan sampai daripada maisuri saya. Terima kasih kita. Barakallahu fiik. Jadi saya hantar makanan untuk sarapan pagi. Alhamdulillah. Yas'aluna, mereka bertanya, Kak. Yas'aluna, mereka bertanya. Dalam fi'il tersebut ada fi'il, ada fa'il. Dan hukum fi'il mudhari' tersebut dari sisi nahwu kita namakan fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Okey. Perkara. Dan satu perkara lagi saya nak jelaskan, bila sebut fi'il, kita kena tahu mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam. Ya tu apa dia? Ya tu huruf mudhari'. Sin tu fa fi'il. Hamzah ain fi'il. Lam tu lam fi'il. Habis waw tu apa? Waw itu adalah dhamir. Baris muttasil. Dhamir muttasil ataupun cukup dhamir muttasil, boleh juga dhamir baris muttasil. Dan dhamir muttasil dia, kalau dia nampak saja baris saja, ada nama dia. Dan nama dia waw. Ada nama yang lebih baru kita bagi nama dhamir rafa' muttasil. Jelas. Kenapa nama dia dhamir rafa'? Sebab dia peranan dia sebagai fa'il. Kerana semua fa'il hukum dia marfu'. Semua fa'il hukum dia marfu'. Okey. Yas'aluna, mereka bertanya. Dan fi'il ini fi'il 3 huruf. Fi'il 3 huruf. Sin, hamzah, lam. Kita namakan sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Bila sulasi mujarrad, kita kena tahu wazan apa. Wazan fa'ala yaf'alu ke, atau fa'ala yaf'ilu ke, atau fa'ala yaf'ulu, atau fa'ila yaf'alu, atau fa'ila yaf'ilu, atau fa'ula yaf'ulu. Yang jelas, yas'aluni fi'il mudhari' dia mungkin dia wazan yang pertama atau wazan yang keempat. Fa'ila yaf'alu, mudhari' yaf'alu, yas'alu. Mungkin fi'il madhi sa'ila ke sa'ala. Barang kalian untuk wazan 1, 2, 3 tu, wazan pertama, wazan kedua, wazan ketiga tu paling banyak berada di pasaran. Tetap kita jumpa. Okay? Jadi sa'ala yas'alu ini wazan yang pertama. Wazan pertama. Dan ini fi'il sihat atau sakit? Soalan ni. Dhammah dengan nun. Fauziah Suri, marfu' dhammah dengan nun.
dhammah dengan muqaddarah dan dhammah zahirah. Betulkan ayat tu. Puan Fauzia Suri, sila betulkan ayat. Marfu' untuk fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah zahirah. Ada yang dhammah dan fi'il mudhari' pada 14. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna, tas'alu, tas'alani, yas'alna, tas'alu, tas'alani, tas'aluna, tas'alina, tas'alani, tas'alna, tas'aluna, tas'alna. Ada 14 sebenarnya. Dalam 14 tu ada yang dhammah zahirah, ada yang subutun nun. Tapi dhammah muqaddarah tak ada. Dhammah muqaddarah kalau lam fi'il dia ada huruf ilat. Itu masalah. Ya. Tapi yas'aluna fi'il ni sihat. Ya, kalau yang muqaddarah tu fi'il yang mutal, fi'il sakit. Oleh kerana fi'il sihat dia tak ada dhammah muqaddarah, dia ada dhammah zahirah saja. Dan dalam kategori sihat, walaupun fi'il ni fi'il sihat, sin huruf sihat, hamzah huruf sihat, lam huruf sihat, cuma dalam kategori sihat ada bina mahmus, dia bentuk mahmus yang berhamzah. Fi'il bentuk mahmus. Sa'ala fi'il sihat, ya. Fi'il sihat. Fi'il sihat bentuk sa'ala yas'alu. Mahmus ain nama dia. Kita namakan mahmus ain. Yang ada huruf hamzah pada ain fi'il. Sebab bila kita nak tasrif fi'il madhi, tak ada masalah. Fi'il mudhari' pun tak ada masalah. Madhi sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altum, 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 sa'altunna, sa'altu, sa'alna. Tak masalah fi'il madhi. Mudhari' pun yas'alu, tak masalah. Amar, ma'amar ada masalah. Amar ada dua wajah. Is'al boleh, sal pun boleh. Is'al boleh, tanyakanlah oleh engkau. Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Ataupun kita nak tukar benda, ada satu lagi wazan. Sal, sala, salu, sali, salah, is'alna. Untuk mu'annas, kena is'alna boleh sebenarnya. Kembalikan asal. Ini ba'amdah, mahmus ada ketika yang sulit sikit. Jadi tasrif, ada fi'il amar. Kemudian, fi'il nahi pun, la tas'al, la tas'ala, la tas'alu, la tas'ali, la tas'ala, la tas'alna. Ini fi'il mudhari' pada yas'alun. Ka dhamir yang duduk di hujung fi'il, terutama dhamir ghaib, ka mukhatab, ya mutakallim. Ini dhamir, tiga dhamir ni jaga-jaga. Kalau duduk hujung fi'il dia ghaib, ka mukhatab, ya mutakallim. Peranan dia sebagai maf'ulun bih. Nama yang lebih tepat kita bagi nama dia dhamir nasab muttasil. Ka mukhatab, ghaib, ya mutakallim, dia boleh nama dia ada dua nama dia. Kadang-kadang dia boleh nama dhamir nasab muttasil, kadang-kadang nama dia dhamir jar muttasil. Fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Masya-Allah. Ummu Muslihuddin. Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Karena dia bebas daripada sebarang pengaruh nawasib dan jawazim. Jarat, dia tunggal, dia bersendirian. Dia bebas daripada pengaruh. Wa alamatul raf'ihi, dan alamat atau tanda rafa'nya bisubutin nun, dengan subut, tetap ada nun di hujung. Li'annahu akan li'annahu karena sesungguhnya dia min af'alil khamsah. Af'alil khamsah. Ya, daripada fi'il yang 5. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Karena kenapa bila selain tanda rafa' dengan dhammah saja kena sebut sebab dia. Kenapa dia dhammah dengan nun? Karena li'annahu min af'alil khamsah, daripada fi'il yang 5. Minal af'alil khamsah. Itu satu part. Kalau ni cara Arab yang dicontohkan oleh
Ummul Muslihuddin. Bila fi'il mudhari' atau fi'il madhi kan, kena ada dua bab kita kena saya. Pertama, kita kena ceritakan fi'il mudhari' tersebut. Kedua, kita kena ceritakan fa'il dia. Al-wawu, nampak? Waw itu adalah al-wawul jama'ah. Kena ada alif lam. Ummul Muslihuddin. Al-wawul jama'ah. Waw jama'ah itu mubtada. Dhamirun barizun muttasil. Boleh juga tahu dhamir muttasil. Kena mabniun kena. Bila yang dhamir yang mabni kena sebut. Bila yang mabni kena sebut nama dia, yang beritahu status dia. Okey. Al-wawul jama'ah dhamirun barizun muttasilun fi mabniun ala sukun. Kena sebut mabniun ala sukun wa fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'il. Ini antara contoh i'rab dalam bahasa Arab yang kita guna pakai pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Ini antara contoh yang dicontohkan oleh Ummul Muslihuddin. Terima kasih Ummul Muslihuddin. Ramadan nanti kita akan fokus cara meng'irab dalam bahasa Arab untuk setiap kalimah. Isim macam mana, isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Kalau yang mabni kita kena beritahu dia. Mabniun ala apa? Mabni ala apa? Dia tetap dengan baris apa? Di hujung dia. Dalam fi'il dia kena perhatikan. Dalam fi'il dia. Mabniun. Kalau dhamir tu baris apa hujung dia? Mabniun ala sukun. Yang mabni kena beritahu. Mabni ala dhammi ke, mabni ala sukun, mabni ala fathih ke, kena jelaskan. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Profesor Ahmad Abdul Majid baru masuk. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Saya nak tegaskan lagi, domir yang bersambung di hujung fi'il yang kita namakan hawaib kah mukhatab dengan ya mutakalim. Tiga domir ini dia kita namakan domir jar ataupun domir nasab. Tengok kedudukan dia. Kalau hujung fi'il kita namakan domir nasab muttasil. Kalau hujung fi'il saja kita namakan domir nasab muttasil. Kenapa dia nasab? Sebab dia menjadi maf'ulun bih kepada yas'aluna. Itu dalam terjemahan kita artikan mereka bertanya akan engkau. Kita awal tu tertib penting dalam terjemahan kita. Kalau kita tak terjemah dengan betul, memang nescaya sulit. Kita ni saya cakap seorang-seorang. Saya syak sendiri ni. Tapi saya yakin anda dapat ada kontak antara apa yang saya ucapkan, apa yang saya share pada pagi ini. Saya yakin anda dapat konsep ini. Kalau kita tak ada asas terjemahan yang betul, peringkat awal, tiba-tiba nak belajar nahu, saraf, pada saya lah, memang agak sulit. Dan kita akan rasa sangat susah pelajaran ini. Kalau dapat terjemahan yang betul, yang susah akan jadi mudah. Tegaskan lagi pada awal-awal pertemuan dulu, saya akan beritahu, kalau cara yang betul, insya-Allah, susah macam mana kita akan dapat. Tapi kalau cara yang salah, yang senang pun kita tak akan boleh buat. Kita tak akan boleh buat, tak akan sempurnakan tugas-tugas tersebut. Meskipun tugas senang, kita tak boleh buat. Salah cara. Dan cara yang saya kira sangat-sangat membantu. Nak kata terbaik takut. Tak semua orang boleh serasi dengan sistem kita. Tak semua orang boleh selesa dengan sistem kita. Tapi saya kira ini sistem yang sangat-sangat membantu. Yang meringankan beban yang selama ini satu yang trauma bagi saya. Bila sebut bahasa Arab, susah. Bila sebut bahasa Quran, lagi susah. Jangan main-main. Memang susah. Bahasa yang paling tinggi sekali. Memang susah. Tapi percayalah, kalau kita tahu cara dia sangat seronok, dia mudah, dia menggembirakan. Kita bahagia dengan belajar Quran. Seronok, kita rasa kita dapat satu tenaga baru bila belajar Quran. Dapat satu yang sangat menarik. Kita memikirkan banyak benda-benda yang kita akan
terfikir, kenapa begini? Kenapa begini? Banyak persoalan. Baik, kadang saya ini mencelah leko jauh sangat ni. Saya reverse balik sebenarnya. Kembali kepada perbincangan kita. Yas'aluna, mereka bertanya akan engkau anil khamri, dari an huruf jar. An huruf jar. Kalau bahasa harfu jarin. An harfu jarin. Huruf jar. Okay. Min ila an. An dari. Kalau min daripada, kita bezakan. Min daripada, an dari. Dan an juga kita boleh terjemahkan kepada dari hal. Dari hal boleh juga. Ataupun tentang boleh kan. An boleh terjemahkan tentang, an boleh terjemahkan dari hal, dari. Jangan daripada. Kalau daripada saya kena betulkan. Walaupun bahasa kita boleh daripada, tapi tak, saya nak bezakan min ada persamaan dengan min. Boleh kita bezakan min daripada, kita berikan hak untuk min arti daripada. Kalau an kita artikan dari cukup. Dari cukup. Ataupun dari hal. Ataupun tentang. Al-khamri. Dari hal. Khamar. Itu arak. Wal maisir. Dan maisir judi. Mereka bertanya akan engkau tentang arak dan judi. Mereka ni merujuk kepada umat Nabi Muhammad SAW, sahabat, iaitu kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya akan engkau merujuk kepada dhamir Rasulullah SAW tentang arak dan judi. Al-maisir, isim. Apa beza? Al-maisir dengan al-khamri. Al-khamri isim yang isim jamid. Al-maisir isim mushtaq. Apa isim mushtaq? Dia ambil kalimat ya sinro. Ada mim bari atas ni. Biasa kalau ada mim bari atas berarti isim zaman atau isim makan. Zaman atau isim makan. Jadi bina daripada ya sinro, mudah. Maisir berarti mungkin mana dia masa mudah atau tempat mudah. Masa mudah atau tempat mudah. Itu kalau kita nak baca musharraf. Tapi dia artikan judi. Maisir. Judi. Nak senang cepat, nak mudah cepat, nak mudah, nak cepat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya akan engkau tentang arak dan judi. Dasar ya sinra, mudah. Yusra, mudah. Mim tambahan. Biasa kalau mim beri atas berarti menunjukkan tempat ataupun masa. Kalau mim beri bawah menunjukkan alat. Ini cara kita nak detect, kita nak diagnose kalimat tersebut isim zaman atau isim. Berbeza dengan zaraf zaman dengan zaraf makan. Zaraf zaman dengan zaraf makan dia isim jamid. Masuk dalam kumpulan isim jamid. Isim zaman, isim makan, zaraf lain, isim zaman, isim makan tak sama. Zaraf zaman, zaraf makan tak sama. Hujung zaman dengan makan sama, tapi zaraf ke isim zaman. Kalau zaraf, dia dah standard dah, kena hafal. Jelas? Boleh faham sekat ni? Ada komen? Ada pertanyaan semua? Saya nampak Hajah Nurmala Abdul Samad. Ini dua. Ini nama baru ni. Nama baru. Selamat bergabung. Hajah Nurmala. Nama-nama baru. Kemudian Hamdan Hussein. Juga antara nama baru. Yes, okay. Nanti nama baru ada. Baru. Muhammad Taufik. Yap, Hazrin. Lama tak nampak. Muncul.
Orang-orang yang lama saya tak nampak ni. Saya tak dapat nak scroll banyak saya. Fatimah Osman, Kamaria Abdullah Kanan, Aniza M. Noor. Oh, bos saya Ustaz. Masya Allah. Ustazah Aniza M. Noor. Barakallah. Selamat bergabung. Hajah Nurmala Lus Samad. Kemudian Abdullah Kanan. Semalam saya sempat berziarah ke rumah Ustazah Aniza M. Noor. Berkenalan dengan keluarga beliau, dengan suami Cik Azman. Kebetulan saya ada urusan di Johor Bahru semalam, uruskan mak mertua untuk appointment, untuk temu janji dengan doktor. Qadarullah masyafa'al, adik saya, adik ipar kehilangan baby yang lahir dan meninggal waktu lahir, dan saya diamanahkan untuk menguruskan jenazah adik ipar mana saudara saya meninggal di Johor Bahru. Saya dan rumah adik ipar tu sebelah dengan satu taman dengan Ustazah Aniza. Masya Allah, Allah menemukan dapat berkenalan semalam, dan beliau adalah pelajar yang ikuti program daurah intensif. Itu saya serahkan terus sijil semalam sekali. Alhamdulillah. Kemudian Bukan Meriah Abdullah Kanan. Okey, Bukan Meriah, Ibu Fatimah, Azimah Abdullah, masya-Allah. Ajah Azimah ni, bila sebut Ajah Azimah ada hal je. Saya apa? Bila cek je, bila nak semak je. Tak tahu macam mana bila ada hal je Ajah Azimah. InsyaAllah nanti cuba buat lagi. InsyaAllah. Naufal Samsudin. Ustaz boleh tak ulang yang mim baris atas dan mim baris bawah? Tu zaman isi makan. Macam confuse. Oh, senang je. Nur Misah Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, lewat. Tak apa. Said Badiruz Zaman. Badiuz Zaman, Said Hasan. Oh, Pak Said. Kamu Pak Said. Ini orang taman saya ni, pelajar setia ni. Alhamdulillah. Baik. Soalan tadi. Untuk nak membezakan isim zaman dan isim makan, untuk isim zaman dan isim makan sama. Ada mim baris atas tu, itu berarti isim zaman dan isim makan. Di pangkal kalimah ada mim baris fathah, biasanya isim zaman dan isim makan. Tapi kalau mim baris bawah, itu isim alat. Kita lah Ustaz. Tak apa. Azimah Abdullah, Haji Azimah nanti lain kali kita akan buat lagi. Puan Masina Lajis. Salam Ustaz. Salam. Sabah khair. Sabah nur. Ini dah daripada Banting. Ini daripada Banting, Selangor. Sekali lagi soalan Ustaz Aniza. Kalau mim baris atas, berarti isim zaman, isim makan. Masjid, tempat sujud. Mat'am, tempat makan. Majlis, tempat duduk. Mim baris atas. Atau masa. Isim zaman, isim makan sama. Mim baris atas. Kalau mim baris bawah, isim alat. Miftah. Miftah. Alat pembuka. Kunci. Mim baris bawah untuk isim alat. Mim baris atas isim zaman dan isim makan. Saya kira jelas penerangan saya. Boleh respon. Mim baris atas isim zaman, isim makan. Menerangkan tempat ataupun kata terbit, kata daripada apa yang dibina, isim yang kita boleh bina sendiri daripada fi'il 3 huruf jadi isim zaman dan isim makan dengan letakkan mim baris atas daripada fi'il mudhari' tersebut. Berpandu daripada fi'il mudhari', maklum kita tukarkan, buang huruf mudhari' ganti mim baris atas.
jadilah isim zaman dan isim makan. Sementara isim alat, mim baris bawah. Jelas, alhamdulillah. Zarah Farah. Ustaz, saya baru nak belajar bahasa Arab, Ustaz. Tak apa. Saya punya video ada banyak tu dalam YouTube. Siri 1, siri 2, siri 3 boleh tengok. Mula daripada siri 1, boleh panduan. Ada orang dah habis dah. Kawan saya kata, Ustaz, Ana dah habis sampai 54, Ustaz. Mana lagi, Ustaz? Video seterusnya. InsyaAllah. Kawan saya sedang tengah exam tu. Ustaz Hafiz dari Keluang, dia yang bertanggungjawab mengupload ke YouTube. Jadi dia sedang exam tu. Habis exam nanti insyaAllah dia akan sambung tugas-tugas dia. Dia akan upload ke YouTube semua video-video yang ada. InsyaAllah sambung nanti. InsyaAllah Ustaz Hafiz akan uruskan nanti. Ada orang dah habis dah sampai video yang ke-54. Ada ratusan video. Jadi pada Puan Zarah Farah boleh tengok satu-satu daripada video tersebut. Dan insyaAllah lepas Ramadan nanti, Syawal, masa Zulkaidah kita akan buat, masa Syawal saya akan bagi promosi, beritahu untuk pendaftaran. Habis Syawal, Ramadan saya daftar, dan masa Syawal saya buat preparation, setting semua, pengurusan. Zulkaidah kita akan start pelajaran. Bermula daripada pelajaran pertama, surah Al-Fatihah, kemudian masuk Baqarah. Kalau Puan berminat untuk bergabung, untuk belajar, silakan. Tapi kita belajar cara sekalian. Belajar cara melalui WhatsApp. Dia WhatsApp je. Satu minggu, hanya satu ayat saja. Atau 2 ayat. Tapi paling, makin lama makin tambah. Dan sekarang, pelajar-pelajar yang dah ikuti sejak Zulkaidah tahun lepas, sehingga hari ini, mereka dah menterjemah satu minggu, satu muka surat. Meskipun makin menyusut peserta, tapi yang bertahan, alhamdulillah, masih terus bersemangat. Tinggal baki berapa muka surat lagi ya? Tak lama lagi. Lagi kita akan habis 1 juzuk. Kepada yang berminat atau kawan-kawan yang ada seteringin nak belajar bermula daripada awal, boleh beritahu, boleh maklumkan insyaAllah. Saya akan lahirkan badan musyrifah baru yang akan mengendalikan program yang seterusnya insyaAllah. Pelajar yang sedia ada ini akan menjadi musyrif dan musyrifah. Sekiranya mereka ada kelapangan, mereka ada sokongan, insyaAllah akan teruskan. Tapi kalau mereka semua katakan tak boleh, program tidak dapat diteruskan. Saya sangat berharap para peserta yang ada sekarang ini dia akan menjadi musyrif dan musyrifah bagi saya program yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Okay. Isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid, soalan Nur Faiza Samsudin. Apa itu isim jamid? Isim jamid, isim kata nama, jamid itu jumud, beku, statik. Isim yang tidak dapat kita bina menjadi fi'il. Isim yang kita tak boleh bina jadi fi'il. Contoh, langit, contoh. Langit, as-sama. Cuba kita jadikan fi'il madhi. Telah langit oleh ia, adakah? Sami'a, sama'a, sim, mim, hamzah. Tak boleh jadi fi'il madhi. Boleh jadi fi'il mudhari'. Isim yang dah begitu dah. Kita kena hafal. Apa lagi? Bunga, wardah. Wardatun. Telah bunga oleh ia, waridah air. Dia tak jadi. Nah, dia isim yang memang kita kena hafal. Dan masdar juga sebenarnya adalah isim jamid. Isim masdar termasuk dalam kumpulan isim. Bagus contoh. Mistarah, pembaris, alat ukur. Mistar, mim dari bawah, isim alat. Okay. Terima kasih, Umum Sudin.
Jadi soalan pada Nur Fariza Samsudin, isim jamid. Lawan isim jamid, isim mushtaq. Lawan isim jamid adalah isim mushtaq. Isim mushtaq, isim yang kita boleh bina sendiri. Berpandukan pada fi'il mudhari', kita boleh bina jadi isim zaman, isim makan dan isim alat. Berpandu pada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, kita boleh bina jadi isim fa'il. Fa'ilun. Boleh bina jadi isim maf'ul, maf'ulun. Ada dia punya pola-pola dia, ada wazan dia sendiri. Dengan berpandukan pola ni, berpandukan wazan, kita boleh bina sendiri isim yang kita pelajari. Antaranya isim fa'il, itu masuk dalam isim mushtaq. Isim maf'ul, itu nama isim mushtaq. Dalam kumpulan isim mushtaq. Isim zaman, isim makan, isim alat, dan apa lagi? Isim tafdil. Isim-isim ini termasuk dalam kumpulan isim yang mushtaq yang dicabut. Yang dicabut dulunya kata akar dia. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Cuma berubah punya harakatnya. Ada yang ain fi'il beratas, ada yang fi'il berbawah, ada yang baris dhammah, ada langsung baris dhammah. Jadi ilmu ini kita kena belajar. Dan saya telah pun ajarkan kepada pelajar-pelajar yang ikuti daurah intensif, dan beberapa minggu lepas saya dah jelaskan tentang isim fa'il, isim maf'ul dalam grup, tapi bukan dalam live Facebook, dalam grup Facebook, grup harfiah Ustaz Muzakir, grup harfiah Ustaz Muzakir G01, generasi pertama. Ya, itu grup ni banyak saya terangkan kepada pelajar yang ikuti melalui WhatsApp, belajar melalui WhatsApp. Jadi kepada siapa yang nak belajar nak dapatkan video tu, saya boleh masuk dalam grup harfiah Ustaz Muzakir. Facebook harfiah Ustaz Muzakir. Ada dalam ni. Kita nak bentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Zaman, isim makan, isim alat. Dan dalam video-video yang kursus intensif pun banyaklah. Okey, Nafizah Syamsuddin faham. Jamid, jamidun, ya. Jumud, jamid, yang beku, isim fa'il, wazan isim fa'il. Terima kasih An-Najah. Zaidah Muhammad Sani, ini nama baru. Assalamualaikum Ustaz dan semua kawan majlis ilmu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kul fihima ismun kabir. Kul fi'il dan fa'il. Katakanlah oleh engkau. Kul, katakanlah oleh engkau. Fi'il amar. Kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Kul, katakanlah oleh engkau, fi'il dan fa'il. Fi'il amar, semua fi'il amar mabni ala sukun. Ada fi'il amar mabni ala hazaf nun. Ada fi'il amar mabni ala hazaf harful illah. Mabni ala hazaf harful illah. InsyaAllah kita bincang nanti macam mana nak i'rab fi'il amar mabni ala sukun. Dan fa'il dia di mana? Fa'il dia di dalam fi'il amar tersebut. Dan fa'il dia kita namakan domir mustatir fihi. Domir yang tersembunyi di dalamnya. Di ujuban atau jawazan? Tolong komen. Tolong komen sekarang, saya nak tahu. Saja nak tanya, dah lama. Domir dia ujuban atau jawazan? Bismillah. Saya sedang menunggu komen daripada anda semua. Saya tak dapat dalam live ni berapa jumlah peserta ni.
Oh, Kak Nur dan Kak Mina. Mina Irfan ke? Mina Irfan daripada lama nak ingat lah. Ingat ni. Yang mana ni? Manjung. Cemu. Ucuban. Oh, insya-Allah. Wazia Hamid, Rokia Haji Saidin, Profesor Ahmad, Esa Abdullah, Damir Mustatir, Ujuban. Fariza Samsudin, Rahizat Ahmad, Ujuban, Rin Hasan. Ya. Damir Mustatir, Ujuban. Masya-Allah. Asri Harun, Damirul Mustatir, Ujuban. Asri Harun daripada Kajang. Masih Najis daripada Banting. Anissa M. Noah daripada Pasir Gudang. Aminah Irfan. Oh, betul ke Haji Aminah? Aminah dengan apa tadi? Haji Zaidah Ahmad Sani. Kak Nur dan Kak Mina yang bagi tahu saya join kelas ni. Terima kasih keduanya. Dan Ustaz juga. Sama. Ya, kalau Arab kata afwan. Maksud afwan tu maaf. La syukran ala wajib. Ini soal kewajipan tak? La syukran ala wajib. Afwan. Afwan maksudnya kenapa maaf kan? La syukran ala wajib. Tidak ada, tak perlu ucap terima kasih dalam urusan yang wajib. Itu bahasa adab dia lah. Ya. Ala kulli hal, terima kasihlah. Ya, dari Manjung, betul. Oh, Manjung ada 3 orang dah. Okey. Takdirhu anta. Masya-Allah. Tania Jasri. Muhammad Faiz Abdul Karim is watching. Ini nama baru. Ujuban, ya. Anda Hasan is watching. Fa'il Mudmar, yes. Fa'il Mudmar, Masya Allah. Oh, dah nampak istilah-istilah tu. Terima kasih. Bagus. Bila ada kul ya, atau qala ke yakulu ke, menghentikan mutarai amar, akan iringi makulul qaul. Bermula daripada fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, ini makulul qaul ya. Ini makulul qaul bagi kul. Apa itu makulul qaul? Makulul qaul kita namakan dia cakap aju. Makulul qaul adalah cakap aju. Kul fi'lul amrin, fi'lul amri mabniun ala sukun. Oh, ni umum sudin. Pakai Arab. Saya bacakan umum sudin punya nota. Kul fi'lul amri mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Okey. Itu selesai. Fi'il. Kita fi'il amar. Selesai. Kita fa'il tak? Bila fi'il kena 2 hal kita kena selesaikan. Pertama kita kena bahaskan ya fi'il, kedua kita bahaskan demi fa'il. Wa fa'iluhu yang mustatir kena sebut. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Dhamirun mustatirun fihi wujuban. Dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Terus dia dalam keadaan wujuban. Oh. Ya, wajib. Kenapa wajib? Ya, memang dia fa'il dia. Tak boleh tidak kita kena besarkan peranan dia sebagai fa'il. Sebut katakanlah oleh engkau tu. Katakanlah tak cukup. Kita tak sebut engkau tak ada, maknanya kita dah buang dia punya fa'il. Itu dalam harfiah kena sebut. Katakanlah oleh engkau. Jangan lupa oleh engkau tu. Sebab kita nak beritahu bahawa dia adalah fa'il. Dia menjadi peranan dia besar dalam jumlah fi'il. Tanpa fa'il tak akan ada, tak sempurnalah fi'ilnya. Fi'il mesti ada fa'il. Minimal fi'il fa'il itu. Dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu, kita kadarkan, kita perkirakan dia, kita takdirkan dia anta. Takdirhu anta. Kadarkan dhamir yang ada dalam tu adalah anta. Kita perkirakan dhamir yang ada dalam tu adalah dhamir anta. Bila ada makhluk qaul fihi ma ismun kabir. Pada keduanya
dalam keduanya, nya tu apa? Kembali kepada keduanya tu merujuk kepada al-khamri wal maisir. Al-khamri wal maisir itu. Ini maqlul qaul satu jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ni? Tolong jawab semua. Tolong beri komen. Maqlul qaul ni jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Dan tolong beri makna sekali lah. Malas saya ni nak bagi terjemahkan. Saya nak tengok. Tolong respon semua. Ada 71. Baru nampak dia. 71 ramainya hari ni. InsyaAllah. Biasa tak sampai 70. 60. Paling ramai pun 60. Ini 71 ni. Ini sudah melimpah ruah ni. Okey, tolong bagi makna dia. Saya nak tengok jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Berikan jumlah ismiyah Farizah Samsuddin. Barakallahu fiik. Ya. Nuraini Muhammad Manjung. Ramai orang Manjung ni. Oh, kena buka kelas kat Manjung ni. Jumlah ismiyah. Masya Allah. Tahniah Asir Harun. Ja'farlah is watching. Haji Ja'far ni orang baru je. Jumlah ismiyah. Prof. Ya. Fatimah Osman. Jumlah ismiyah. Masya Allah. Jumlah ismiyah Fatimah Lajis. Aminah Ifran. Ismiyah. Kamarah Dola Kanan. Jumlah ismiyah. Fauzia Suri. Jumlah ismiyah. Safiah Zakaria. Macam mana nak menterjemah jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah kita ada cara terjemah dia. Ya. Rukiah Haji Saidin. Jumlah ismiyah. Aniza M. Noor. Jumlah ismiyah. Bazir Hamid. Jumlah ismiyah. Bagus. Rohaizat Ahmad. Dalam keduanya ada dosa yang besar. Ada yang semahal ni. Tanah Rohaizat Ahmad. Ada Rohaizat pun saya pernah dulu nak menterjemah tapi tak terlaksana sampai hari ini. Pada keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Tahniah Asir Harun. Terjemahan anda menepati sistem. Ya. Azimah Abdullah. Jumlah ismiyah. Katakanlah oleh engkau pada keduanya adalah dosa yang besar. Adalah tu nak kena betul kan. Ada Azimah. Pasal apa? Tambah adalah. Awal. Awal pula. Awal lagi tu. Kenapa tambah adalah? Kalau awal ayat bermula dengan murakab jari. Fihima. Bila awal jumlah bermula dengan murakab jari. Fihima. Fi huruf jar. Hima domer. Fihima murakab jari. Maka ismun kabirun ini adalah mubtada muakhar. Ismun ni kita namakan mubtada muakhar. Mubtada hukum dia mesti marfu'. Antara isim yang marfu' pada jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Mubtada mesti marfu'. Nampak marfu' ya? Dia mubtada tu. Mubtada apa nama? Mubtada muakhar nama dia. Kenapa dia muakhar? Sebab mubtada dia dekat awal ayat. Tapi diakhirkan dia. Dikebelakangkan. Ya, pembetulan. Ada. Betul, Azimah Abdullah. Ustaz, jumlah ismiyah bermula daripada mana? Jumlah ismiyah bermula daripada fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ini jumlah ismiyah. Maqlul qaul itu adalah jumlah ismiyah. Bermula daripada fihima ismun kabirun. Okey. Dia khabar dia mahzuf. Khabar muqaddam dia. Mubtada muakhar, khabar dia pergi muqaddam. Khabar muqaddam dia mahzuf. Katakanlah oleh engkau pada keduanya ada dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Ya, tahniah Farizah Samsuddin. Ya, Profesor Ahmad. Betul. Dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Bagus. Kamarah Dolah Kanan. Adalah. Kamarah Dolah Kanan. Adalah tu nak betulkan tu.
Jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar. Betul. Karina Hamzah. Jadi Azimah Abdullah. Kamariah Daulah Kanan. Adalah tak mau. Kena ada. Bila awal ayat bermula dengan murakab jari, jangan lupa tambah ada pada mubtada muakhar. Macam mana nak kenal mubtada muakhar? Mubtada mesti marfu'. Ismun tu marfu'. Apa tanda marfu'? Tanda marfu' ada 3. Pertama dengan dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah atau huruf waw pada isim musanna, pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, ataupun huruf alif pada isim musanna. Okey. Okey. Tengok nota. Isim ada marfu' i'rab, adapun bina. Bagi yang mu'rab ada hukum marfu', ada mansub. Bagi yang marfu' boleh berlaku pada ada beberapa tanda. Tanda dengan marfu' dengan harakat ataupun dengan huruf. Maka dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah, dia berlaku kalau dhammah zahirah berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim sahaja. Okey. As-salatu dhammah zahirah. Kalau dhammah muqaddarah berlaku pada isim maksur atau isim mangkus. Isim yang ada huruf illah di hujung. Dan Musa, Salwa itu dia boleh marfu' dengan dhammah zahirah. Okey. Dhammah muqaddarah, sorry. Dan jamak muannas salim. Dengan huruf waw, marfu' dengan waw bagi jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Dua ni. Muzakkar salim dan asmaul khamsah. Ada marfu' dengan alif pada isim musanna. Marfu' dengan alif dengan isim musanna. Ini semua adalah isim-isim yang marfu'. Sekiranya dia kedudukan dia sebagai mubtada, maka kiranya kedudukan dhamir tersebut sebagai mubtada, maka pastikan dia marfu'. Ismun adalah dia marfu' ni. Isim mufrad. Kenapa dia marfu'? Sebab dia mubtada muakhar. Macam mana terjemah mubtada muakhar? Tambah ada. Macam mana kita tahu dia mubtada muakhar? Sebab ayat ni bermula dengan jumlah ismiyah ni bermula dengan huruf jar. Fihima, pada keduanya ismun kabirun. Ada dosa kabirun yang besar. Ada dosa yang besar. Kabirun adalah sifat. Kabirun adalah sifat kepada ismun. Sifat bagi mausuf. Ismun kita panggil mausuf dia. Oleh kerana sifat dan mausuf ni dia bergandingan. Sifat dia mesti gandingan dengan mausuf dia. Sama-sama hukum dia marfu'. Kalau sifat dia mausuf dia marfu', sifat pun ikut marfu' juga. Mausuf dia nakirah, sifat pun kena nakirah juga. Mausuf dia muzakkar, sifat pun muzakkar juga. Mausuf dia mufrad, sifat pun mufrad juga. Bilangan mesti sama, jenis mesti sama, ma'rifah atau nakirah mesti sama, dan hukum i'rab dia mesti sama. Marfu' sama marfu'. Okey? Ini 4 hukum ni, 4 ciri-ciri ni kena ada pada sifat. Satu mausuf. Pertama, banyak yang nota. Maaf saya tak sempat nak baca yang lain. Jadi saya pada yang bagi komen tu saya tak dapat nak baca sepenuhnya. Cuma baca celah-celah ya. Isfihima ismun kabirun. Ada keduanya ada dosa yang besar. Cukup. Satu jumlah ismiyah. Tapi waw ni ataf. Waw ni huruf ataf. Ataf pada apa? Ataf kepada ismun kabirun. Mana pada arak dan judi juga ada banyak manfaat juga. Ini ayat ini turun peringkat kedua. Haraman arak. Belum haram sepenuhnya, peringkat kedua.
Pertama, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu hampiri solat sedang kamu pun mabuk. Pertama, ini peringkat kedua pengharaman sebelum haram total. Ini peringkat kedua. Pada keduanya ada dosa yang besar dan juga wa huruf ataf, maka maktuf pun kena ikut pada ismun juga. Ismun marfu', manafi'un pun marfu' juga. Maktuf sama juga. Ismun nakirah, manafi'un pun nakirah juga. Ismun mufrad, ini maktuf dia tak kisah. Dia bilangan dia tak tentu. Bilangan tak kisah. Sifat 4 yang ada. Tapi kalau ataf, dia hukum marfu' saja. Marfu'. Nakirah pun juga sama. Nakirah makrifah juga kena. Hukum mesti sama. Marfu', hukum i'rab mesti sama. Marfu' sama marfu'. Nakirah sama nakirah. Ismun nakirah, kabirun nakirah, wa manafi'un betulnya. Tapi kenapa tak nak tanwin tu? Kenapa tak ada tanwin Saya salah tulis ke ataupun ada sebab lain? Siapa tahu sebab dia? Masya Allah. Asli Harun. Manafi'u ism ghairu munsarif. Barakallahu fiqh. Mamnu' min as-sarf. Ghairu munsarif boleh. Mamnu' min as-sarf boleh. Atau ismul ladzi la yansarif boleh. Atau ghairu munawwan boleh. Banyak ada 4 istilah yang saya dapat jumpa sekarang ni. Sebab dia mudah. Bukan. Zarina Hamzah. Li bagi. Kenapa tak ada lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mudah bukan. Li bagi huruf jar ni. Zarina Hamzah, li bagi ni huruf jar. Tak boleh. Sebelah mudhaf mesti mudhaf lain sisim. Bukan Profesor Ahmad. Bukan mudhaf. Nampak saya punya clue saya biasa tak ada lam. Ya Roki Haji Saidin, ghairu munsarif. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mamnu' min as-sarf ataupun ghairu munsarif. An-najah. Watching. Aniza, mudhaf bukan Aniza, no bukan mudhaf. Silap faham. Betul. Kalau mudhaf sebelah dia mesti isim juga mudhaf dia. Li bukan isim, li huruf jar. Nampak tak ada alif lam, tak ada tanwin? Mungkin dia mudhaf tu sebab pertama. Mungkin juga sebab kedua ghairu munsarif. Ada dua kebarangkalian. Dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, ya. Itu mula-mula kita belajar mesti mudhaf. Ada sebab kedua, ghairu munsarif pun dia tak ada tanwin juga. Mampu tumpang follow je Ustaz. Allah, Pak Said. Tak apa Pak Said, insyaAllah. Sampai masa dia, kita akan sampai juga masa dia. Dia orang dah setahun Pak Said. Dah setahun, seminggu 2 kali. Kita seminggu sekali. Itu pun tak ada, minggu lepas tak dapat. Buat. Apa Pak Said, insyaAllah. Sampai masa dia, Allah bukan kira hasil. Allah kira dia punya kerja kita. Walau usia kita macam mana pun, tetap setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Allah kira kerja kita. Kerja kita tak dapat pun tetap Allah kira. Tak dapat ulang lagi banyak kali, tetap Allah kira. Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan Allah. Punyalah murahnya Allah. Oh ya. Yeah. Anizana. Okey, kalau bukan mudhaf dia ghairu munsharif. Dua kemungkinan. Muhammad Taufik Yap Hazrin is watching. Lama ni Hazrin ni. Apa pasal ni tak nampak ni? Apa pasal tak hantar kerja ni? Ini nak kena marah ni. Okey, mana fi'ul mudhaf? Bukan mudhaf, sorry. Bukan. Kenapa dia bukan mudhaf? Sebab ali huruf jar bagi. Sebelah dia huruf jar. Kalau mudhaf sebelah dia isim. Kalau an-nasi baru boleh. Mana fi'un nasi baru mudhaf boleh. Lin nas adli bagi. Dia bukan. Dia bukan mudhaf. Dia ghairu munsharif. Kalau bukan mudhaf, dia ghairu munsharif. Li huruf jar, an-nasi majrur. Ingat pada terjemahan jangan lupa tambah ada pada ismun.
pada keduanya ada dosa besar dan pada keduanya juga ada manfaat. Biasa standard kata berganda. Kadang-kadang saya sebut beberapa manfaat bagi manusia. Beberapa. Bahkan ke jamak muannas salim, ya betul. Kadang-kadang boleh keluar pun, tak apa. Kalau dah pandai, dah tahu bezakan antara jamak muzakkar salim dengan jamak taksir, okey. Beberapa manfaat bagi manusia pun okey juga, tak apa. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ni jumlah ismiyah juga ni. Tapi ayat ni bermula dengan isim, ismuhuma, mudhaf lain ni. Ismu ni ismu dosa. Ismu dosa. Isim. Tak ada lam, tak ada tanwin. Mungkin dia mudhaf. Mungkin gaya musarif. Kalau dia mudhaf, mana mudhaf lain dia? Huma. Okey, betul mudhaf. Memang kita tembak dulu mudhaf dulu. Kalau tak ada mudhaf lain dia, baru gaya musarif. Dan dosa keduanya akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya, ismu ni marfu' ni. Isim marfu'. Berarti dia mubtada'. Mana mubtada' mesti ada khabar. Khabar pun marfu'. Akbaru ni ada khabar dia. Ini khabar dia. Macam mana saya terjemah khabar? Tambah adalah. Cara terjemah khabar tambah adalah. Wa ismuhuma dan dosa keduanya akbaru adalah lebih besar. Adalah lebih besar min naf'ihima. Soalan saya, akbaru ni isim ke fi'il ni? Akbaru ni isim atau fi'il? Tolong komen. Tolong jawab sekarang. Isim atau fi'il? Tolong komen. Ada 63 penonton sekarang ni. Yang paling ramai saya kira sepanjang kebelakangan ni. Isim tafdil. Barakallahu fiik. Rin Hasan. Isim tafdil. Barakallahu fiik. Fariza Samsudin. Fi'il. Alamak. Fi'il apa ni? Kamar adalah kanan. Fi'il apa ni? Isim tafdil. Laju-laju masuk. Masya Allah. Dari nak isim. Ya. Adalah lebih besar. Azimah Abdullah. Ya. Faridah Salim. Isim tafdil. Isim. Ya, betul. Kalau isim, kenapa dia tak ada alif lam? Kenapa dia tak ada tanwin? Jawab soalan kedua. Yang sebut isim tafdil betul. Isim betul. Soalan kedua, kenapa dia tak ada? Kalau dia isim, kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sila jawab soalan saya. Sila jawab sekarang. Ya, saya beri isim tafdil semua betul. Soalan kedua, kenapa kalau dia isim, kenapa tak ada alif lam? Kenapa dia tak ada tanwin? Sila jawab sekarang. Sila jawab sekarang. Ghairu munsharif Fariza Samsudin. Tu dia. Kamera adalah kena salah. Tak apa, salah kita salah bukan aib pun. Belajar salah ada semua orang salah. Tak ada orang yang betul belajar ni. Semua orang akan melalui zaman salah dia. Dan kalau ada orang mentertawakan kita, mu sama juga. Dulu pun mu salah juga. Sebelum mu pandai, mu memang pernah salah. Jadi, siapa yang mentertawakan orang lain, dia mentertawakan diri dia sendiri sebenarnya. Jadi, tak perlu rasa malu dalam belajar. Ya, ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Apa ciri dia? Ciri dia biasa. Semua isim tafdil memang dia ghairu munsharif Kalau dia nakirah Macam Ustaz ajar tadi. Tu dia. Saya belajar baru ajar lagi. Memang tanya soalan yang serupa. Mamnu' minas saraf. Ya. Ghairu munsharif. Mamnu' minas saraf. Boleh. MMS. MMS. Macam apa? Puan Fauziah daripada Bangi. Dia ada istilah dia. MMS. Mamnu' minas saraf. Ghairu munsharif. Boleh. Mamnu' minas saraf. Boleh.
Ismul ladzi la yansarif boleh. Dan akbaru ni juga biasa isim tadi dia wazan yang macam wazan fi'il. Macam fi'il mudhari akbaru. Tapi dia akbaru bukan fi'il ni af'alu. Secara mudah kita isim tafdil. Kalau dia ada alif lam boleh jadi dia jadi makrifah lah. Kalau tak ada alif lam dia nakirah. Tapi jangan sekali ditanwinkan. Ghairu munsharif adalah isim yang tak boleh menerima tanwin. Sekiranya perlu apa kita belajar ghairu munsharif? Sekiranya dia menjadi mudhaf ilaih je, contoh. Dan dia tak ada alif lam, dia jadi mudhaf ilaih. Maka tanda jar baris atas. Sekiranya dia menerima huruf jar, pastikan tanda jar baris atas. Isim ghairu munsharif, kenapa kita belajar? Sebab kita nak pastikan bila dia menerima huruf jar, tanda jar di baris atas. Okay? Dan mana fi'u tu ghairu munsharif, kiri dia ada huruf alif pada huruf ketiga. Jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Mana-mana jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga, dia termasuk dalam kumpulan ghairu munsharif. Kalau dia tak ada alif lam misalnya, kalau ada alif lam, tanda jar di baris bawah sama di makrifah. Maksud saya dalam keadaan tak ada alif lam. Jangan ditanwinkan. Okey. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya adalah lebih besar min naf'i, min huruf jar, naf'u berubah jadi naf'i. Kenapa? Kerana menerima huruf jar. Tapi kenapa dia isim ni? Kenapa tak ada alif lam, tak ada tanwin? Adakah dia ghairu munsharif? Tidak. Ghairu munsharif ada ciri-ciri dia. Antaranya jamak taksir yang ada huruf alif huruf ketiga, atau isim alam yang diwazan fi'il, isim tafdil, isim yang ada menerima alif nun di ujung, isim alam yang ada alif mamdudah, jamak taksir isim alam yang 4 huruf ke atas, isim alam yang bukan Arab, isim alam yang lebih daripada 4 huruf, isim alam yang ada yang apa lagi? Isim yang ada tambah buta, yang ada 4 huruf ke atas, isim alam yang bukan Arab, isim alam yang ada wazan fi'il, jamak taksir yang ada alif mamdudah, itu semua ciri-ciri ghairu munsharif. Kena hafal, kena ingat. Dan kita macam mana nak ingat? Kita jumpa sebut, jumpa ulang dan ulang dan ulang. Baca Quran dan baca Quran dan baca Quran. InsyaAllah. Baca, sebut, bincang. InsyaAllah. Dan jangan pernah putus asa. Sekali baca tak dapat, tak mana kita tak dapat seterusnya. Selama-lamanya. Tidak. Dan yang jelas, Allah kirakan. Allah nilai kerja kita. Ulang 10 kali ke 100 kali kita ulang pun, tetap Allah kan nilai sebagai satu ibadah. Malah Allah berikan ganjaran 1 huruf 10 kebaikan. Jadi tak dapat, tak kisah. Kita sentiasa bahagia. Allah beri. Falahum ajruhum ghairu mamnun. Mereka, ganjaran mereka tidak putus. Masya Allah, 851. Allah. 851 dah. Macam mana ni biasa ni? Wa yas'aluna wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya adalah lebih besar daripada manfaat keduanya. Okey. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya, macam tadi, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Madza yunfiqun maqul qaul. Madza yunfiqun maqul qaul. Ni jumlah fi'il atau jumlah ismiyah ni? Madza yunfiqun ni jumlah fi'il atau jumlah ismiyah? Tolong jawab sekarang. Ni maqul qaul dia. Madza yunfiqun. Tolong jawab. Madza yunfiqun. Jumlah fi'il atau jumlah ismiyah? Siapa jawab jumlah fi'liyah, saya bagi markah. Betul. Siapa jawab jumlah ismiyah, pun saya jawab betul. Tapi kena tahu macam mana cara nak bahaskan dia. Kalau jumlah fi'liyah, maza ni dia jadi satu perkataan. Maza ni isim istifham. Dia jadi maf'ulun bih muqaddam pada yaf'aluna. Yunfiquna. Mereka membelanjakan
Akan apakah yang ini maf'ul bih muqaddam. Ini kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ma mubtada. Ma ini kalau jumlah ismiyah tak ramai yang boleh jawab. Fatimah Osman jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah apa? Maza ni satu jumlah dah. Ma mubtada zatu khabar. Jumlah ismiyah. Kenapa? Ma isim istifham. Apakah? Mubtada. Za isim mausul. Khabar. Yunfiquna silah mausul pada za. Ada isim mausul za. Za zu alif lam ni isim mausul. Itu pembahasan yang jarang-jarang kita baru-baru ini kita ada bincang. Maza. Tapi kalau secara biasa kalau maza ni biasa diikuti dengan fi'il. Saya suka kalau ma ni maza yunfikuna jumlah ismiyah. Ma mubtada zatu khabar. Zatu adalah khabar. Kenapa zatu khabar? Khabar ni za ni isim mausul. Jadi kalau isim mausul mana sila mausul dia? Yunfikuna tu sila mausul. Fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah. Za yunfikuna tu satu kelompok khabar kepada ma. Ma isim istifham mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Za mausul mabni ala sukun fi mahali raf'in khabar. Yunfikuna fi'il mudhari' marfu'. Nun waw jamaah dhamir fa'il. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Fi'il wa fa'il jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah itu adalah khabar adalah sila mausul kepada za. Ini pandangan kedua. Jadi kalau kita nak kata jumlah fi'liyah betul, jumlah ismiyah pun betul. Tapi kena tahu perbahasannya. Kena tahu perbahasannya. Kalau jumlah ismiyah ma mubtada zatu khabar. Kalau jumlah fi'liyah yunfikuna tu fi'liyah, maza ni maf'ulun bih muqaddam. Maza maf'ulun bih. Isim istifham maf'ulun bih muqaddam. Kalau jumlah fi'liyah jadi kena faham. Kulil af, katakanlah fi'il amar oleh engkau fa'il. Al-afwa, yang lebih daripada keperluan. Al-afwa, yang lebih daripada keperluan. Maqlul qaulil. Kadzalika. Kadzalika. Seperti itu. Yubayyinu, ia terangkan fi'il mudhari'. Marfu'. Apa tanda marfu' dia? Dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Yubayyinu. Ia terangkan Allahu fa'il zahir. Fa'il zahir. Jangan lupa tambah oleh. Semua fa'il marfu'. Mubtada, khabar marfu', fa'il marfu'. Kalau jumlah fi'liyah, fa'il marfu'. Naibu fa'il pun marfu'. Kalau jumlah ismiyah, mubtada, khabar marfu'. Isim kana marfu' dan khabar inna marfu'. Ingat isim marfu'. Ingat isim marfu', isim marfu', mubtada marfu', apa tanda marfu' dia? Dhammah zahirah. Allah fa'il. Dhammah zahirah. Maka pada terjemahan seperti itu ia terangkan oleh Allah lakum bagi kamu. Lakum bagi kamu. Kamu khatab. Dia boleh dhamir jar atau dhamir nasab saja. Kalau hujung fi'il dia jadi dhamir nasab. Kalau sebelah huruf jar dia dhamir jar atau sebelah isim dia jadi mudhaf ilaih. Dhamir jar bil idhafah atau dhamir jar bil huruf. Dua.
Dhamir jar. Kamu khatab boleh dhamir jar dengan dhamir nasab. Kenapa nasab? Biasa maf'ulun bih. Atau sebelah isim inna kan? Jadi isim inna. Lakum bagi kamu al-ayati. Al-ayati. Akan beberapa ayat. Kenapa sebut akan? Sebab dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kan balik atas. Kenapa balik bawah? Sebab ni jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda jar, tanda nasab di balik bawah. Dia tak ada balik atas. Dia hanya ada dua wajah. Balik dhammah di ujung atau balik kasrah. Jamak muannas. Seperti itu ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan beberapa ayat. Satu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Bermula daripada yubayyinu Allahu lakumul ayat. Masuk kazalik. Ni jar majrur ni dia letak ke depan. Ustaz kata kalau awal jar majrur jumlah ismiyah. Kalau disambut dengan isim. Kalau disambut dengan isim. Tapi sekarang disambut dengan fi'il mudhari'. Maka dia bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Walau kaf seperti huruf jar, zalika isim isyarah. Itu. Kazalika seperti itu. Kalau disambung isim, ayat itu ada beberapa boleh sebut isim, dia jadi mubtada muakhar. Tapi disambung dengan yubayyinu fi'il mudhari', maka dia bukan jumlah ismiyah, dia jumlah fi'liyah. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu dhamir. Dhamir rafa' muttasil ke dhamir nasab muttasil, dhamir jar, dhamir rafa' tak mungkin, dhamir jar ke dhamir nasab ni. Kamu khatab ni. Kamu khatab ya ghaib ya mutakallim. Dia ada dua hukum je, dua nama je, dhamir jar atau dhamir nasab. Dalam konteks saya ini dia jadi dhamir nasab. Kenapa dhamir nasab? Dia jadi isim la'alla. Dia jadi isim la'alla. La'alla ni satu huruf dengan inna wa akhawatuha, okey. Maka la'alla nama dia dhamir nasab muttasil mabni ala sukun fi kaf mukhatab dhamir mukhatab mabni kaf mukhatab dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim la'alla. Itu satu cara dalam i'rab dhamir yang bersambung dengan nasab. Bersambung dengan inna wa akhwatuha dhamir nasab. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Tahniah ya Tiarun, Farida Salim, Roki Haji Saidin. Memberi jawapan bahawa dhamir itu dhamir nasab. Ya, kenapa dia dhamir nasab? Sebab dia jadi isim kepada la'alla. Tatafakkarun khabar. Jumlah fi'lah ni. Tatafakkaruna, kamu bertafakur. Kamu bertafakur, kamu memikirkan, kamu fikir. Ini fi'il 5 huruf. Tafakkarun fi'il 5 huruf. Fi'il dan fa'il satu jumlah. Satu jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari', tatafakkaruna fi'il mudhari' marfu'. Waw tu fa'il. Waw tu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafi'in. Fa'il. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi khabar. Dia mengambil tempat rafu' fi mahalli rafi'in. Khabar la'alla. Semua khabar la'alla mesti marfu'. Khabar asal marfu'. Yang masuk datang la'alla, isim saja yang berubah mansub. Dia mubtada dia berubah jadi isim la'alla. Khabar kekal marfu'. Tak ada pengaruh apa-apa. Tak ada terkesan apa-apa. Tak berubah. Allahu a'lam bishawab. Ayat 219. Sekali lagi saya terangkan. Baca terjemahan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bertanyakan engkau tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah oleh engkau pada keduanya ada dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya adalah lebih besar daripada manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya akan engkau, apakah yang mereka belanjakan? Lil afwa, katakanlah oleh engkau yang lebih daripada keperluan. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat.
Seperti itu diterangkan oleh Allah bagi kamu akan beberapa ayat la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Saya rasa sampai setakat ni pertemuan kita. Alhamdulillah. Semoga berjumpa lagi pada hari Khamis nanti. Kita bincang tentang ilmu saraf pula. Saya akan sambung tentang tasrif, madi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tabdil, fi'il mudhari' muakkad, fi'il mudhari' muakkad khafifah, thaqilah. Semua itu adalah pembahasan-pembahasan yang berlaku pada jumlah, pada ilmu saraf. Fi'il sahih akhir, fi'il mutaakhir, fi'il fi'il mu'tal, fi'il sahih. Semua ada dalam pembahasan ilmu. Jumpa kami nanti insya-Allah. Dan terus bersemangat, terus belajar dan terjemah. Jangan sekali-kali Anda, nasihat saya, jangan sekali-kali Anda menterjemah pada lembaran Quran yang ada makna. Gunakan terjemahan Quran, gunakan Quran yang tidak ada sebarang terjemahan. Dan terjemah sejujur mungkin. Terjemah sejujur mungkin, beri makna satu persatu, dan insya-Allah Anda akan. Jadi terima kasih sekali lagi. Minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perkongsian, atas perhatian semua, dan semoga jumpa lagi di lain waktu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.